Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Stadium RTM. Kita mulakan dengan perkembangan final Pesta Bola Merdeka malam ini. Pengendali Harimau Melaya, Kim Pan Gon, memberi jaminan anak buahnya akan terus menampilkan corak permainan menyerang berdepan Tajikistan. Dalam masa sama, beliau berharap cuaca dan permukaan padang hari ini berada dalam keadaan baik bagi membolehkan pasukannya menampilkan permainan yang sebenar. We want to make Malaysia football DNA to be very aggressive. Always we want to dominate game, control the game, so that we want to make entertain game, not boring game. So we try to attack them all the time. So we're not waiting for their mistake. We try to force them to make mistake. Kemenangan dalam saingan akhir itu amat penting bagi skuad negara sebagai membalas dendam kekalahan ke atas Tajikistan pada kejohanan Piala Raja Thailand tahun lalu. Pertembungan final kedua-dua pasukan akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil. Sementara itu, jurulatih Tajikistan, Peter Sigrat, berharap pengadil perlawanan akhir malam ini bersikap adil dalam aksi membabitkan pasukannya dan Malaysia di Stadium Nasional Bukit Jalil. Jelas beliau pengadil perlu lebih bertimbang rasa dan tidak mudah memberikan penalti seperti berlaku dalam perlawanan membabitkan pasukan India dan Malaysia Jumaat lepas. Dalam hari itu, Sigrat menganggap Harimau Melaya sebagai pasukan pilihan untuk aksi malam ini. Menurutnya, selain ketiadaan ramai tonggak utama, beraksi di hadapan puluhan ribu penyokong lawan akan menyukarkan pasukannya meraih kemenangan. $60,000. Can you imagine for my children? Some of the players are 16 years old. They will never forget tomorrow. Okay, maybe we will lose. Then you can attack me because I bring them here. But we have nothing better in Tajikistan anymore. Impian untuk skuash dipertandingkan pada Sukan Olimpik akhirnya tercapai. Ia hasil keputusan Lembaga Eksekutif Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC untuk menyokong penambahan 5 sukan baru dipertandingkan pada Tamasya Olimpik Los Angeles 2028. Persatuan Raket Squash Malaysia SRAM antara yang gembira dengan keputusan berkenaan. Buat pertama kalinya, squash akan mempertandingkan 2 pingat emas pada Sukan Olimpik Los Angeles menerusi acara perosongan lelaki dan wanita. Sementara itu, dalam satu kenyataan, pengarah kejurulatihan SRAM, Meja Besara Esmania menyifatkan berita baik ini sebagai langkah ke hadapan bagi mengangkat sukan itu ke taraf lebih tinggi. Beliau juga berharap barisan pemain squash negara akan diserap ke dalam program Road to Goal bagi membantu mempersiapkan atlet menghadapi Tamasya Los Angeles. Harapan negara untuk menyerlah pada Olimpik 2028 itu dilihat cerah berdasarkan prestasi cemerlang meraih 3 pingat emas di Sukan Asia baru-baru ini. Dalam hari itu, Majlis Olimpik Malaysia MOM memuji keputusan Lembaga Eksekutif Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC yang menyokong kemasukan 5 sukan baru untuk dipertandingkan pada Sukan Olimpik 2028 di Los Angeles. Presiden MOM Tan Sri Mohamad Norzal Zakaria berkata antara 5 sukan itu, squash sentiasa konsisten menyumbang pingat puak negara termasuk di Sukan Asia baru-baru ini. Pihaknya juga akan berusaha membantu kemajuan positif sukan squash. Dalam masa sama, beliau mengakui bakal berdepan cabaran untuk memastikan sukan itu terus dipertandingkan selepas Tamasya Los Angeles. Selain squash, sukan baru lain yang turut dipertandingkan ialah baseball atau softball serta kriket. Kerana mewujudkan sebuah pusat rujukan klasifikasi sukan para, usaha tersebut kini sedang dibincangkan Institut Sukan Negara ISN bersama Majlis Paralimpik Malaysia MPM dan Majlis Sukan Negara MSN. Jelas Menteri Belia dan Sukan Hena Yuh langkah itu bagi menambah baik ekosistem pembangunan bakat bagi sukan para. Kerana setiap mereka yang bertanding itu mereka ada klasifikasi sendiri, jadi kita nak wujudkan sokongan itu di peringkat Institut Sukan Negara dan pencarian bakat akan berterusan untuk kita pastikan atlet-atlet para yang mewakili Malaysia terus cemerlang dalam sukan.
Terdahulu, Hena memberikan amanat sebelum melepaskan seramai 153 atlet dan pegawai ke Tamasya Sukan Para Asia Hangzhou 2022 yang dijadual berlangsung dari 22 hingga 28 Oktober ini pada satu majlis di KLIA semalam. Dalam pada itu, Hena berharap media tempatan dapat memberikan liputan kepada atlet para negara yang akan berjuang di Sukan Para Asia Hangzhou 2022. Beliau bagaimanapun sedia maklum atas faktor kewangan, banyak media tidak dapat menghantar wakil pada tamasya yang bakal membuka tirai 22 Oktober ini. Saya minta semua media kalau boleh, tak semestinya mereka hantar orang ke sana untuk buat liputan. Saya percaya walaupun tak ada, mereka boleh cari bincang sesama media untuk bantu mempromosikan atlet-atlet para kita supaya atlet para kita tahu mereka ini disokong oleh rakyat Malaysia lah. Secara tidak rasmi, hanya dua media kerajaan iaitu Bernama dan RTM yang akan membuat liputan secara langsung di Hangzhou. Sasaran 35 pingat mampu direalisasikan oleh kontingen Malaysia pada Sukan Para Asia Hangzhou. Keyakinan itu disuarakan Menteri Belia dan Sukan, Hena Yuh, menjelang pembukaan tamasya pada 22 Oktober ini. Setengah daripada mereka membuat penampilan kali pertama di Sukan Asia dan saya berharap mereka akan lakukan yang terbaik dan menimba pengalaman dari situlah. Seramai 113 atlet para negara termasuk 54 muka baru akan mengalas cabaran Malaysia dalam 14 jenis sukan babitkan 104 acara di Hangzhou dengan kontingen negara menyasarkan keseluruhan 35 pingat. Baik, ini perkembangan aksi kelayakan Euro 2024. Portugal mengekalkan status tanpa kalah dalam aksi kumpulan J selepas menewaskan Bosnia Herzegovina dengan keputusan 5-0. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Bilino Polje itu menyaksikan penyerang Cristiano Ronaldo meledak 2 gol pada minit ke-5 menerusi sepakan penalti, sementara satu lagi jaringan diperoleh pada minit ke-20 hasil hantaran Joao Felix. Walaupun pada asalnya gol berkenaan dibatalkan kerana offside, namun VAR mengesahkan gol berkenaan. Baki 3 gol Portugal masing-masing diperoleh menerusi Bruno Fernandes, Joao Cancelo dan Joao Felix. Ketika ini Portugal mendahului kumpulan J dengan 24 mata selepas 8 perlawanan berlangsung. Dalam pada itu, gol tunggal pemain muda Gavi sudah cukup untuk membawa Sepanyol ke pusingan akhir selepas meraih kemenangan 1-0 ke atas Norway. Jaringan pemain tengah berusia 19 tahun itu memastikan juara 2008 dan 2012 itu mara dalam saingan kumpulan A bersama Scotland. Terdahulu Sepanyol berpeluang berada di depan pada minit ke-20 menerusi penyerang Alvaro Morata. Namun, gol itu kemudian dibatalkan selepas video bantuan pengadil VAR mengesahkan pemain itu berada di kedudukan offside. Gavi akhirnya menceriakan pasukan pelawat dengan gol rempatan lewat dalam kotak penalti pada minit ke-49. Pasukan Norway yang diwarisi bintang Manchester City, Erling Haaland, untuk mencari gol penyamaan selepas terus gagal sekaligus terpaksa akur tewas 1-0. Baik, sekian Stadium RTM. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam sukan untuk semua.